Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Kita kembali kepada podcast channel Dr. Azizul Amal. Kepada mereka yang baru dengan channel ini, mohonlah untuk like, untuk subscribe dan turn on notification button untuk dapatkan video-video terbaru daripada kami. Dan tuan-tuan, podcast kali ini kita ada satu motto yang baru di mana kita merasakan setiap orang mempunyai kisah mereka sendiri dan kita ingin mereka kongsikan kisah mereka. So, what is your story? So, pada kali ini kita bawa seorang usahawan yang telah berkecimpung dalam dunia keusahawan bertahun-tahun lamanya dan mungkin kisah ini boleh memberi inspirasi kepada kita semua. Tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya membawa seorang tetamu dan tanpa kita ingin berdoa dalil, selamat datang saudara Asian ke studio channel Dr. Azizul Amal. Untuk semua orang kenal, boleh kenalkan diri secara ringkas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih dululah kepada Dr. Azizul kerana menjemput saya ke studio pada hari ini. Secara ringkas, nama saya Muhammad Asian bin Ahmad. Nama yang sangat-sangat, orang cakap apa, sangat-sangat besar lah nama ASEAN tu. Sejarah nama ASEAN tu sebenarnya pun panjang kalau nak diceritakan. Tapi tak apalah. Saya berumur 41 tahun. Tahun ni 41 tahun. Dan juga saya belajar sampai tingkatan 5 di Sekolah Menengah Teknik Kajang. Dan juga tamat pengajian diploma saya pada umur lebih kurang 34 tahun. Oh, okay. Saya lambat tu saya meniaga dulu, lepas tu baru saya tamatkan diploma saya dalam screen lah. Jadi itulah dia sedikit lah tentang diri saya. Anak seorang, bini seorang. Jadi perniagaan ada banyak. Nanti saya ceritakan perniagaan saya tu. Tapi kita akan tertarik sebab pada usia 34 tahun saudara Asian menamatkan diploma. Sebab kita di Akademi Dr. Azizul Amal, kita percaya bahawasanya pembelajaran sepanjang hayat. Dan kita cuba encourage, kita cuba galakkan setiap orang jangan jadikan faktor umur itu sebagai benda yang penghalang lah untuk kita stop belajar. Yang pertama. Kita rasa ini tetamu yang sesuai lah untuk hari ini. Dan kedua, kita juga nak di luar sana faham pembelajaran ni, saudara Asian mungkin setuju dengan saya, dia tak semestinya formal education. Betul. Dia mesti ada informal, betul? Sepanjang pengalaman 20 tahun menjaga ini, betul. Sepanjang kita hidup ni adalah pembelajaran itu sebenarnya. Ya, betul. Dan kita tidak pernah berhenti belajar. Betul. Terima kasih. Alright. Boleh terangkan terlebih itu, kita dah kenal secara ASEAN sebagai peribadi lah. Tapi daripada segi bisnes, apa bisnes, current business? Current business, okay. Sebenarnya pertama sekali saya sebenarnya banyak bisnes, tapi apa yang jadi main core pada diri saya iaitu santan lah. Saya meniaga santan sejak tahun 2017 sampai sehingga hari ini. Yang orang cakap apa, saya mulakan daripada kecil sampailah perniagaan itu alhamdulillah taklah besar mana, tetapi alhamdulillah telah berlangsung banyak tahun lah, lama lah. Jadi bisnes santan ni merupakan bisnes keluarga yang saya jalankan bersama dengan isteri saya. Dan juga saya set up dan settle, dah boleh jalan sendiri dan saya lepaskan pada isteri saya lah. Saya punya bisnes memang macam tu. Saya akan mulakan, lepas tu saya akan beri handover pada orang yang bertanggungjawab untuk saya mulakan bisnes lain pula. Tapi ini betul lah, itu betul. Antara perkara yang kita tanya ramai business owner, kalaulah mereka tidak ada dalam perniagaan mereka, adakah bisnes boleh jalan sendiri? Yes. So, soalan ini terjawab sendirilah sekarang. Betul. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu kita punya cara lah. Macam saya, kalau saya bisnes, saya lebih suka buat sendiri pada peringkat awal. Saya trainkan, saya ajarkan semua pekerja-pekerja dan juga bakal pengurus perniagaan tu sampailah mereka boleh berjalan dengan sendirinya. Autorun lah orang cakap apa. Diorang dah autopilot lah. Autopilot jalan terus. Jalan sendiri. Jadi saya boleh tinggalkan dan juga saya boleh pantau daripada jauh sedikit sebanyak lah. Jadi saya terus mulakan dengan perniagaan baru. So Suara ASEAN tadi bagi tahu ada banyak bisnes, betul. Tapi kenapa santan?
Santan ya. Saya sebenarnya banyak cerita pasal santan ni sebenarnya. Saya sebenarnya bermula dengan pengalaman tolong-tolong kawan. Kawan ada buka satu santan lah, kedai santan di Bandar Baru Bangi. Jadi saya lepas daripada saya tolong dia di masa musim perayaan lah, especially dia. Peak hour tu memang waktu-waktu perayaan, contoh dari Hari Raya lah. Penggunaan santan tu saya nampak memang sangat-sangat banyak. Dan sinonim dengan orang Melayu, kita ni orang Melayu. Banyakkan masakan orang-orang Melayu ni merupakan bahan penting dia merupakan santan. Betul. Jadi saya terpanggil apabila santan ni merupakan salah satu bahan utama bagi masakan orang Melayu. Jadi saya nampak dekat situ ada nilai komersialnya dan juga saya nampak ini boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Lalu saya pun cuba mulakan dengan pengalaman yang ada. Dan juga saya banyak bertanyalah kepada orang-orang yang lama yang buat bisnes santan ni. Dan akhirnya saya kekal dengan bisnes ni selama lebih kurang 9 tahun lah. So kalau katakan santan ni, adakah saudara Asian trading ke atau memang start pada A ke Z ke macam mana? Boleh terangkan flow? Boleh. Sebenarnya santan ni kalau nak cerita sebenarnya saya pernah kerja. Kerja sekejap lah maksudnya, tapi bukan kerja di sektor swasta ataupun di sektor kerajaan. Saya bekerja dengan satu satu organisasi lah, NGO. Saya bekerja dengan tu untuk membantu pengurusan dan juga sebagainya. Selepas habis waktu tu, saya pun terfikir saya nak buat apa depan ni. Jadi perjalanan dia sebenarnya sangat-sangat sukar jugalah. Saya bermula dengan beli mesin second hand. Beli mesin santan tu, parut tangan. Sampailah hari ni saya dah gunakan semua fully auto, mesin-mesin yang senang dioperate oleh pekerja-pekerja dan juga menjimatkan masa dan juga boleh berjalan dengan kuantiti yang banyak. Okey, pertama sekali saya beli mesin second hand tu dengan harga RM1,500. Dengan bermodalkan RM2,500, saya mulakan perniagaan santan. Daripada office saya tu, dulu saya buat engineering, buat business engineering, saya tukar kepada kedai santan. Saya modalkan RM2,500 beli barang-barang, beli mesin parut. Mesin parut saya tu kalau nak cerita ni sedih lah. Kalau saya letak kelapa tu, tempurung tu nak parut tu, mesin tu boleh stop. Sebab? Kerana tekanan tu, macam kapasiti tu adalah untuk kapasiti rumah. Tapi buat industri lah. Jadi sebenarnya patutnya kena jalan industri lah. Tapi waktu tu dan ketika tu kita nak mulakan sesuatu tu biar daripada bawah dulu. Saya tengok mungkin minggu pertama saya dapat order yang tak berapa banyak lah. 10 ke 15 kilo sehari. Lepas tu naik. Sampai sehingga hari ni dapat lebih kurang dalam 200 ke 300 kilo sehari. Jadi saya waktu perjalanan tu memang naik tu lambat lah. Lambat sikit, tapi saya ambil pendekatan bisnes ni kita kena maintain, kita kena buat kualiti yang terbaik. Jadi jalan dengan gunakan mesin santan yang cakap apa memang sangat-sangat daif lah ketika tu. So stok kelapa tu memang ada kebun sendiri? Stok kelapa tu saya pada mulanya saya ambil daripada pekebun tempatan, khususnya di Bagan Datuk lah. Banyak daripada kelapa-kelapa tempatan yang daripada Bagan Datuk. Tapi apabila dia ada satu masalah lah. Ada dia setiap bisnes ada masalah dia kan. Ada masalah masa PKP. Lockdown tu tak boleh balik kampung, betul? Jadi semua orang tak boleh balik kampung. Tak boleh nak beraya di kampung. Jadi semua orang nak dapatkan suasana hari raya tu, dia orang terpaksa buat suasana tu di rumah sendiri masing-masing. Semua lockdown kat rumah masing-masing, tak boleh pergi rumah jiran, tak boleh pergi mana-mana. Jadi mereka hanya boleh beraya di dalam kawasan saja. Permintaan santan ketika tu terlalu tinggi. Saya pada hari raya tu saya rasa lebih daripada 15 tan. 15 tan tu kalau kita himpun dalam swimming pool boleh mandi tu. Jadi tapi berbalik pada kelapa tempatan tu, saya melihat kita dalam industri kita sedar apabila kita beli kelapa tempatan tu mungkin demand terlalu tinggi, permintaan terlalu tinggi. Lepas tu dia punya kualiti dia mungkin dah jatuh. Mungkin waktu ketika tu. Saya tak cakap kualiti santan di negara kita ni, kelapa tempatan kita ni tak berkualiti. Bagus. Cuma tak cukup. Tak cukup. Untuk apa? Untuk nak supply kepada permintaan yang berada dalam negara kita ni memang tak cukup. Jadi
saya pada waktu tu saya memang cakap apa, memang harga dinaikkan dengan secara memang cakap apa, harga kelapa tu lah. Harga kelapa tu daripada RM1.80 sebiji, terus dinaikkan kepada RM2.20. Sekarang-kadang sampai ke RM2.30. Jadi saya mengambil inisiatif. Jadi inisiatif saya cari kelapa daripada Indonesia lah. Jadi dia membeli secara bukal, membeli secara tan, dan saya beli. Dulu kalau kelapa Indonesia dulu kita orang-orang kita, orang peniaga-peniaga kita tak nak beli. Pasal kelapa import ni kebanyakan banyak yang busuk lah. Lepas busuk tu kita rugilah, mengalami kerugian. Mungkin kalau kita beli 1 tan, kita hanya boleh pakai dalam 400 ke 500 lebih kilo. Separuh rosak. Tapi alhamdulillah dengan adanya rakan-rakan niaga yang baik, perkhidmatan supplier kaun dia daripada Batu Pahat, dia pengimport kelapa daripada Indonesia lah ke Malaysia, saya beli. Dan juga dia bagi jaminan kepada saya, kalau saya beli 1 tan saya boleh pakai. Oh, okay. Itu dia perjalanan bisnes tu lah. Lambat lah saya jumpa dengan dia. Tapi lately dalam 3 tahun ni, last 3 years lepas, saya dapat berkenalan dengan rakan niaga yang baik. Jadi dia pun bagi saya solution. Kalau saya beli 1 tan, saya akan pakai habis 1 tan. Okay. So kitanya saudara ASEAN dapat supply, lepas tu proses, packaging pun buat sendiri? Packaging semua buat sendiri. Dan akhirnya pemasaran dilakukan oleh siapa? Pemasaran sebenarnya dilakukan oleh saya sendiri. Tetapi dibantu oleh isteri lah. Isteri saya banyak bantu lah. Tapi kiranya daripada A sampai Z lah? A sampai Z kita buat sendiri. Daripada keluar. Okay. So sekarang ni, bila kita nak start ahli perniagaan, kita ramai di kat luar sana, bila mereka nak start, antara soalan yang mereka selalu tanya saya, nak start tapi tak ada modal. Nak start tak ada modal. Kan modal tu selalu menjadi halangan awal mereka, peniaga ni. Apa komen? Komen saya senang je. Sebenarnya di mana ada usaha, di situ ada jalan. Jadi sebenarnya modal tu bukan masalah besar bagi kita semua sebenarnya. Tapi kita meletakkan modal tu adalah perkara yang paling penting. Sebenarnya kalau kita nak memulakan bisnes, tak kisahlah bisnes apa pun, kita mestilah memulakan dengan bisnes tu dengan kecil. Kita buat kecil-kecilan dulu, dan juga kita faham betul-betul dalam bidang kita, dalam bisnes kita tu, kita faham core dia, kita faham masalah-masalah dia, dan insyaAllah satu bisnes tu akan grow secara sendirinya apabila kita lebih fokus lah. Jadi masalah modal ni bagi saya memang penting. Saya tak nafikan penting, tetapi kalau kita nak bermula santan, contoh macam tadi saya cakap kan, kalau saya bermula dengan mesin 40-50 ribu, tetapi customer kita hanya ada 10 kilo je satu hari, jadi kita nak menampung kos, dan juga akhirnya satu-satu bisnes tu akan akan give up lah, dan kita akan mula give up, dan juga kita akan berhenti daripada berniaga. Jadi bagi saya, kalau kita nak mulakan bisnes tu, tuan-tuan, kita kena bermula dengan kecil, modal yang kecil. Mungkin modal tu daripada simpanan lah. Selalunya macam itulah. Saya macam saya cakap tadi, saya pun bermula bisnes dengan modal 2,500, dan daripada 2,500, alhamdulillah hari ni kalau saya nak kira machinery yang ada dalam kedai santan saya tu, cecah dalam 80 ke 90 ribu lah. Jadi bermula dengan kecil, insyaAllah modal tu je lah. Kita pun bekerja kan, jadi kita boleh simpan sedikit-sedikit untuk kita untuk kita bermula dengan kecil, dan akhir insyaAllah akan besar. So masa mula-mula start, dia memang kita start kecil lah. Contoh ASEAN tadi, dia beli mesin 1,500, lepas tu ambil tempat, pakai tempat yang ada tu lah. Betul. So kalau mereka yang dekat luar mungkin buat kat belakang rumah sendiri dulu kan. Okay. Masa packaging awal tu memang outsource lah dulu kiranya, ambil ke macam ni? Memang ikat plastik je? Sebenarnya sekarang ni syarikat kami sedang nak pergi mengarah kepada santan kotak lah. Kita mungkin kalau orang sekarang banyak buat OEM, pergi ke kilang-kilang yang sedia ada untuk kita packagingkan secara kotak, dan juga mungkin macam-macam packaging lah. Tapi santan ni sebenarnya, macam saya meniaga santan segar. Santan segar ni dia memang baik apa benda pun ada sudut, daripada mana sudut pun kita kena buat manual untuk kita menjamin, pertama menjamin kualiti dia, kedua kita daripada segi kesegaran dia lah. Kalau kita nak beralih daripada satu packaging yang mungkin canggih ataupun macam mana, itu mungkin pertama sekali pengawetan lah mesti ada kan. Jadi orang sekarang mungkin masyarakat milenium sekarang ni tuntutan dia memang semua nak cepat lah, semua nak fast.
Bayangkan kalau santan yang dikotakkan tu, kita boleh simpan kat rak 2-3 tahun. Tak ada luput. Tak ada masalah. Tak payah letak ais, tak payah letak di bawah suku apa semua. Tetapi kalau santan yang original ni, yang kita lakukan ni kita buat secara natural ni, kita parut, kita perah, lalu kita terus bungkus packaging kita, dan juga kita packaging secara manual lah. Maksudnya kita masuk dalam plastik, kita ikat, dan juga kita simpan di dalam satu tempat yang kita letak ais, kita letak garam, dan juga kita letak air supaya kita boleh tahan selama lebih kurang dalam 9 jam macam tu lah. Okay, boleh tak saya katakan, adakah Tuan AC setuju bahawasanya perniagaan santan ini, dia punya demand lebih daripada supply? Betul. So masalahnya kalau Tuan AC ada 100 kilo, itu bukan masalah untuk jual? Betul, tak ada masalah. Lagi-lagi kalau berada dalam musim perayaan. Dekat-dekat bulan puasa ni. Kalau bulan puasa ni, saya macam artis lah. Orang akan cari saya. Sampai menggunakan 3-4 orang untuk beratur. Ada waktu-waktu tertentu, peak hour tu saya akan menghadkan pembelian lah. Macam Dr. Azizul bagi tahu tadi, demand dia, permintaan dia tu adakah tinggi kan. Jadi saya memang cakap memang sangat tinggi. Kita hadkan pembelian. Mungkin ada orang tu datang, anak dia, mak dia, makcik dia beratur panjang dan untuk mendapatkan santan lah. Bagi saya santan ni sebenarnya semua macam tadi semua pakai santan. Tapi ini yang menarik. Perniagaan kita ramai orang kena sedar kepada semua yang ingin berniaga, kita kena cek bisnes macam ni lah. Maksudnya demand is more than the supply, betul? Kita jangan kejar tempat yang red market lah semua orang nak buat. Ni blue ocean sebenarnya. Tapi apa nasihat Tuan AC kepada budak-budak ataupun ada remaja yang baru nak berniaga, tapi dia tak nak berniaga santan sebab tak glamour? Betul. Apa komen? Apa nasihat? Nasihat saya mudah je. Kita sebenarnya berniaga bukan kerana apa yang kita suka, tetapi apa permintaan orang ramai. Kita berniaga untuk supply dan juga kita lihat pasaran sesuatu barang tu. Kalau kita jual cap Nike pun, contoh bagi contoh lah. Kalau kita jual cap Nike pun, tetapi permintaan dia tidaklah semua orang suka pakai cap. Mungkin pakai cap nak halang panas. Mungkin itu cuma ada kegunaan tertentu lah. Tetapi kita kena pandang daripada sudut pasaran dia. Pasaran dia tinggi, nilai permintaan dia banyak. Jadi apa salahnya kita cubalah. Contoh dia kalau bidang makanan lah. Ada saya nampak tadi ramai peniaga-peniaga kat Melayu kita kat duduk kat tepi jalan kan. Saya nampak ramai. Jangan kita pandang enteng tu, orang berniaga tepi jalan tu satu hari mungkin untung RM1,000 ke RM2,000 kan. Kita mungkin nampak lekeh orang berniaga tepi jalan. Tapi sebenarnya pendapatan dia lebih tinggi daripada kita. Sebab tu saya sangat-sangat gembira lah kalau ada anak-anak muda yang yang ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan ni. Perniagaan ni Rasulullah cakap 9/10 antara jalan untuk kita menjadi orang yang sukses, yang jadi orang yang mudah nak jadi kaya lah, senang cakap kan. Kita mesti berniaga. Kalau kita nak makan gaji boleh insya-Allah. Tetapi just kita bekerja untuk kita dapatkan pengalaman dan juga mungkin bekerja untuk kita dapatkan suntikan modal lah macam saya cakap tadi. Kita kerja dulu, kita master, kita fahamkan apa yang kita nak berniaga. Lepas tu kita adakan duit simpanan sedikit. Lepas tu kita boleh berniaga dengan cara kecil-kecilan. Dan saya nampak ramai peniaga-peniaga yang bermula daripada kecil terus sekarang ni jadi multi-billionaire. Betul. Jadi tidak boleh disangkal lagi lah. Maksudnya pada anak-anak muda, berniaga. Berniaga paling penting sekali. Kalau nak kaya, berniaga. Okay. Sebelum kita pergi macam mana Tuan ASEAN start berniaga, tapi kita nak fokus sikit lagi pasal santan inilah. So santan ni ada brand, ada nama brand ni? Ada. Apa nama brand santan? ASEAN Santan. So kalau orang tak tahu, dia satu ASEAN ada kontrol. Ya betul. kita sebenarnya macam ni branding pun penting juga. Kan? Kalau kita letakkan satu-satu nama, mungkin orang akan tanya ASEAN ni adakah seluruh ASEAN kan? Tapi sinonimnya sebenarnya nama saya ASEAN. Jadi saya letakkan nama tu sebagai satu nama yang besar supaya dia boleh mungkin insya-Allah satu hari nanti saya akan memecah pasaran di Asia. Pada ketika ini kita ada satu HQ atau ada branch? Saya ada satu je buat masa ni. Tetapi ada perancangan untuk kita masuk ke pasar-pasar borong lah. Okay. So setakat ni hari ni sehari berapa kapasiti dikeluarkan? Untuk bukan musim perayaan ni dia lebih kurang dalam 180 ke 200 kilo lah. Dia jangka musim perayaan? Dijangka musim perayaan sehari boleh capai lebih kurang dalam 1 tan.
1 tan sehari. 1000 kilo ya. Oh, okey. Dan masa ni, so pada ketika ini nanti masih lagi dia punya orang datang nak membeli di tempat tuan ataupun tuan hantar? Saya ada buat perkhidmatan delivery. Delivery juga. Delivery dan juga sekarang ni banyak fokus kepada catering lah. Catering, orang-orang restoran yang buat perniagaan yang menggunakan santan. Juga saya juga siapkan perkhidmatan menghantar ke rumah-rumah. Kita punya Facebook dan juga Instagram kita. Dalam kawasan tertentu dalam juga? Kawasan Bangi, Kajang, Putrajaya dan juga di Hulu Langat. Masih lagi belum ada liputan besar lagi. Tapi insyaAllah saya akan cuba buat lebih besar lagi lah. Di Damansara mungkin? InsyaAllah. Alright, tuan-tuan, itu segmen pertama tentang santan ASEAN. Tapi pada segmen kedua ini kita nak dive deep bagaimana AC bermula ataupun saudara ASEAN bermula sebagai seorang ahli perniagaan. Kita rehat sebentar. Kita kembali ke segmen kedua. Tadi kita cerita pasal santan. Tapi itu bisnes sekarang. So kadang-kadang orang selalu nampak kejayaan orang tu. Tapi tak nampak apa kesusahan, apa yang dilalui. So kali ni kita nak dive deep, nak kenal saudara ASEAN. Bagaimana dia sampai ke tahap ini. Alright. So boleh tak saudara ASEAN berkongsi tentang bagaimana perniagaan bermula? Sebab dimaklumkan tadi, lepas sekolah tak sambung belajar terus. Ambil diploma umur 33, 34 baru lepas kan? So boleh terangkan ataupun boleh kita kongsikan pengalaman perniagaan daripada mula? Okey. Sebenarnya saya mendapat pendidikan awal daripada sekolah rendah. Mak ayah saya memang dah berniaga. Okey. Itu salah sikitlah sejarah dalam perniagaan saya ni. Mak ayah saya memang berniaga, tapi mak ayah saya berniaga santan. Berniaga sate. 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 Sate Kajang tu lah? Ya, betul. Ayah saya antara pekerja sate Haji Samuri yang terawal lah. Favorite saya. Kalau kita panggil Datuk Samuri tu, kita panggil Wak Sam. Okay. Wak Sam orang Jawa juga. Bapak saya orang Jawa. Terutama saya pun orang Jawa jugalah kan. Kalau bapak dah Jawa, kita Jawa kan. Jadi, boleh cakap Jawa ni? Sitik-sitik. Sikit-sikit lah. Kabar Waras. Okay, itu saya dah tahu. Okay, kita teruskan. Jadi, saya bersekolah di Kajang, darjah 1 sampai darjah 6. Lepas tu saya terus ke sekolah menengah, High School Kajang, tingkatan 3 sampai tingkatan 4. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah Teknik Kajang, tingkatan 5 sampai tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Habis SPM je saya terus kerja part time lah. Kerja juga dengan orang, tetapi tak adalah orang cakap kerja secara serius tu. Saya kerja secara part time. Kebetulan saya ambil kos penyejuk dan penyamanan udara. Aircon, ya. Betul. Lepas tu saya tengok aircon ni macam kena servis je kan. Jadi saya terus bekerja secara sambilan bersama dengan abang sepupu saya yang ada syarikat buat electrical lah, dengan aircon lah, buat mechanical engineering. Lepas tu saya dah buat kerja sambilan. Jadi saya tertarik lah. Saya ni memang mudah tertarik dengan bisnes. Lagi-lagi kalau bisnes tu saya tahu. Saya dalam bidang electrical dengan mechanical. Jadi saya terus buka satu company, Cahaya Padu Engineering and Services. Saya buat bisnes electrical lah. Buat selama lebih kurang daripada umur 18, 19. Saya sampai ke umur saya 29 tahun lebih kurang. 10 tahun juga? 10 tahun saya dalam bidang mechanical engineering. Lepas tu saya bekerja di satu organisasi NGO selama 3 tahun. Lepas tu saya dah habis kontrak. Saya tinggalkan bisnes. Saya fikir saya nak cuba satu bidang yang baru, tetapi akhirnya saya kembali kepada perniagaan semula. Perniagaan ni sebenarnya betul macam Rasulullah cakap lah. Satu-satu perniagaan yang kita buat tu kita mesti tahu apa yang kita buat. Itu pertama lah, kita menguasai apa yang telah pun kita pelajari dan juga kita implementkan dalam bentuk perniagaan. Saya berniaga sampai itu, lepas tu saya terus kerja dengan NGO untuk dapatkan pengalaman management. Saya sebenarnya kurang pengalaman daripada segi pengurusan syarikat. Jadi saya kerja dengan organisasi NGO untuk saya lebih mengenali bagaimana saya nak buat pengurusan. Itu antara salah satu strategi perniagaan saya lah. Saya tinggalkan berniaga sekejap, saya lepaskan kepada partner
dan saya terus fully kepada management. Saya belajar cara-cara untuk mengurus dan juga mengendali sesuatu organisasi, tetapi saya relatekan dia dengan perniagaan lah. Itu antara salah satu pengalaman yang saya belajar yang tidak ada di mana-mana universiti ataupun college untuk saya belajar pengalaman tu. Saya dapatkan pengalaman hidup tu sebagai penerus untuk saya meneruskan perniagaan. Lepas habis tu saya terus buka satu perniagaan burger. Saya buka burger, ada 3-4 kedai, rangkaian-rangkaian kedai burger yang saya buka sampai hari ni. Alhamdulillah ada yang buka lagi dan ada yang dah tutup. Bukan kerana tutup tak ada orang, tetapi ada kekangan daripada segi pekerja, anak muda kita lah. Banyak yang tak nak kerja dekat tepi jalan kan. Tapi sebenarnya saya punya konsep saya kalau burger ni saya akan buat share partner. Maksudnya pekerja saya tu adalah partner. Jadi kita bagi dia profit sharing. Betul. Modal semua kita keluarkan. Tapi ialah anak muda sekarang lebih memilih kepada untuk bawa Grab, Foodpanda. Ini bukan saya nak menghina ataupun saya nak mengecilkan pekerjaan mereka, tetapi saya nak buka minda anak-anak muda supaya mereka lebih berjaya di masa hadapan dengan memulakan perniagaan. Maksudnya kalau kita kerja tu nak cari modal, macam saya cakap, tak ada masalah. Cari part time untuk bawa Panda ke, bawa Grab ke, untuk kita cari pengalaman niaga. Mungkin kalau kita tengok banyak perjalanan kita pergi ke restoran-restoran ataupun kedai-kedai sebenarnya yang kita boleh ambil pengalaman tu sebagai pengalaman akan datang untuk kita memulakan perniagaan kita. Kan? Berniaga buka mungkin macam satu lagi orang cakap satu lagi platform baru lah, contoh macam misi kan. Mungkin boleh update adapt pengalaman tu kita bawa kepada perniagaan untuk kita lebih berkembang baik lah. Lepas tu selepas saya berniaga tu, berniaga burger, jadi saya terfikir apabila satu masalah berlaku dalam perniagaan, adakah satu perniagaan tu boleh maintain ataupun perniagaan tu boleh diteruskan lagi. Contoh dia, kita berhadapan dengan pandemik COVID, PKP. Berapa banyak siri-siri COVID yang PKP yang berlaku, akhirnya banyak perniagaan dekat luar sana bankrupt dan juga hilang mata pencarian. Mungkin masa tu tak boleh dine in, pekerja ramai, jadi pekerja ramai yang pekerja hilang pekerjaan. Tetapi bisnes yang itu boleh tahan orang cakap tahan keadaan. Satu-satu bisnes yang apabila berlaku sesuatu, ia tetap boleh berjalan. Betul, saya rasa pandemik ni adalah kita tempat yang kita nak test lah. Betul. Perniagaan mana yang boleh kekal, itulah perniagaan yang sebenarnya. Yes, betul. Itu yang saya fikir lah. Tapi semasa tu, saya tak fikir lagi ada pandemik COVID ni. Saya mesti fikir satu bisnes yang boleh maintain atau tahan keadaan lah. Tahan cuaca orang panggil. Kan? Jadi dia boleh diteruskan kalau ada berlaku banyak macam-macam masalah, tapi demand dia tetap ada. Jadi saya terfikir F&B. Makanan lah. Ekoran dengan burger tu kan. Kita terfikir pula, kita buat fikir, kalau misalnya berlaku apa-apa, bisnes makanan ni setiap hari orang akan makan. Betul. Jadi bahan yang saya nak jual tu mestilah bahan utama. Kita nak berniaga beras dekat KL, dekat Selangor ni dah tak susah lah. Kan? Lagi-lagi kita duduk di bandar, di Bangi ni memang nak tanam nak tanam padi tu mana? Tak boleh lah kan. Jadi saya fikir satu cabang antara cabang F&B tu adalah santan lah. Orang Melayu ni memang banyak guna santannya. Semua masakan semua ada santan lah. Kan? Kebanyakan dia lah. Jadi itulah antara sedikit lah saya memulakan perniagaan santan tu kerana saya fikir ini adalah satu perniagaan yang orang cakap hari-hari digunakan oleh masyarakat dan juga dia ada satu orang cakap waktu peak hour dia yang kita ni jadi macam tumpuan lah, macam artis lah senang cerita. Kan? Jual santan ni akan jadi popular ni waktu bulan puasa lah. Saudara kita yang kat belakang yang tak kenal dah lama tak siapa kita pun telefon, makcik ni makcik kau lah. Makcik nak santan. Masa tu lah integriti kena kuat lah. Sebab masa tu bila demand more than supply, kita main harga lah. Itu yang kita ada. Tak boleh kau. Okey. Kita sorry, Tuan Asian dah cerita tadi daripada buat electrical, masuk kepada burger, masuk kepada santan. Ada banyak lah pelbagai along the way kan. Kecil-kecil, bisnes kecil-kecil. Semua perniagaan ni ada cabaran. Semua ada cabaran. Apakah cabaran yang antara yang besar dalam semua benda ni? Dan macam mana saudara ASEAN hadapinya?
Sebenarnya dalam masa yang sama, sewaktu saya buat santan tu saya ada buka kedai makan. Oh ya ke? Saya buka restoran. Saya buka restoran. Saya buka Itik Salai lah. Kalau orang Bangi ni dia akan tahulah, mungkin akan tahulah. Kedai Salai, Itik Salai saya tu memang alhamdulillah, kalau daripada segi sambutan memang sangat-sangat memberasakan, tetapi berlaku ada satu masalah. Jadi di mana kalau kita nak bermulakan perniagaan kita, bukan saja kita menyediakan produk yang baik ataupun kualiti yang bagus ataupun marketing yang bagus, salah satu faktor dia adalah kesesuaian lokasi perniagaan yang kita lakukan. Saya bermasalah dengan lokasi. Waktu tu saya tak ada pengalaman. Pengalaman saya tak ada menjurus kepada F&B ataupun bidang makanan secara besar. Tapi saya buka satu perniagaan F&B makanan, tetapi saya salah pilih tempat. Jadi bukan kerana kedai saya tak dapat sambutan. Sambutan memang alhamdulillah luar biasa. Tetapi bila parking tak ada, mengganggu parking, lot yang sedia ada, dia telah pun mengundang berbagai masalah. Macam-macam masalah dalam niaga ni. Orang marah dengan customer kita parking depan kedai dia, dan berbagai-bagai lagi, jalan dia jam. Memang tumpuan di Bangi ni memang jalan ni banyak kan dia jam. Lagi-lagi kalau peak hour anak sekolah semua kan. Jadi perniagaan ni sebenarnya kita kena fikir banyak aspek. Banyak aspek. Jadi bukan saja kualiti, bukan saja kuantiti, bukan saja perkhidmatan yang baik, tetapi lokasi yang sesuai juga adalah salah satu faktor penting lah. Itu antara technical dia lah. Technically bagi saya lokasi ataupun kesesuaian sesuatu perniagaan tu kita kena ambil nilai. Kena study. So akhirnya apa jadi? Akhirnya saya terpaksa tutup. Itu adalah waktu-waktu suka saya lah. Jadi saya berniaga ni, kebanyakan saya berniaga ni, alhamdulillah ada peningkatan apabila kita fokus dan juga kita bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu perkara tu, insya-Allah kita akan dapat hasil yang baik lah. Tapi alhamdulillah juga sebenarnya itu adalah salah satu pengalaman yang tak boleh saya beli. Jadi ini pengalaman dia memang saya terpaksa tutup perniagaan tu, tapi saya yakin apabila saya tutup tu saya akan mengenal pasti masalah-masalah yang berlaku supaya saya tidak ulangi masalah yang sama di masa hadapan. Jadi saya sebenarnya terfikir juga sedang mencari-cari lokasi yang sesuai untuk saya kembalikan bisnes Itik Salai saya. Jadi takkan habis. Dia takkan habis macam tu saja, pasal saya pun dah keluar modal banyak, dah keluarkan modal peralatan dan sebagainya. Cuma sekarang ni masa dan juga tempat tu akan menentukan segalanya. Jadi saya takkan berhenti. Kita jangan berhenti selagi mana orang cakap apa, masalah yang berlaku yang membuatkan kita down ke, membuatkan kita lemah semangat untuk kita tidak lagi berniaga, itu adalah salah sebenarnya. Kita ambilkan kegagalan kita tu sebagai satu batu pengukur atau batu sempadan bagi kita, pengalaman kita untuk kita lebih naik, lebih bagus lagi. Pernah tak saudara Asian sepanjang berniaga tu tiba-tiba rasa macam give up lah nak kerja dengan orang? Pernah? Alhamdulillah tak ada. Okay, now saya kalau daripada cerita Tuan Asian tadi, banyak perkara dibuat dengan partner, betul? Partner ni buat dengan ni. Macam mana pemilihan partner tu? Adakah susah cabaran juga? Nak cari partner yang betul? Pernah ditipu partner mungkin? Saya sebenarnya kalau nak kata ditipu partner tu tak ada. Okay. Sebenarnya saya ambil partner-partner kita ni daripada pekerja-pekerja kita. Bila mereka kerja dengan baik semua, kita mereka start sebagai pekerja dulu lah. Pekerja. Kebanyakannya pekerja dan juga ahli keluarga. Jadi kita boleh harapkan lah. Maksudnya kalau kita mencari partner yang luar daripada bisnes kita, daripada circle kita akan bermasalah lah. Daripada segi kesetiaan dan kejujuran tu kita tak tahu lagi macam mana. Mungkin kita boleh interview orang, mungkin kita boleh menilai orang daripada luaran, tetapi saya nasihatkan kalau boleh bermula dengan jangan bermula bisnes tu dengan berpartner. Mulakan dengan sendiri, tetapi kita berpartner, konsep dia profit sharing lah. Kita spreadkan sikit untuk pekerja kita bagi peluang kepada mereka supaya mereka boleh belajar dan juga mereka boleh dapat satu peluang yang baik selain daripada bekerja dengan kita. Saya lupa sebenarnya sebab banyak sangat perniagaan ni saya lupa nak sebut. Mungkin Dr. Azizul pun mungkin telah terlupa. Saya ada satu lagi bisnes yang saya tak cakap. Udang. Kolam udang. Kolam udang mancing. Jadi
sebenarnya ada dah. Selepas saya buat apa ni santan tu, alhamdulillah lah duit daripada santan tu ada saya boleh mengembangkan lagi perniagaan, tapi saya tak kembangkan perniagaan yang sama. Saya cuba dalam bidang yang lain. Cuba. Tapi macam biasa, tanpa ada rakan-rakan partner yang sesuai, saya pun tak bermula lah. Ini kali pertama lah dalam bisnes saya berpartner seramai 4 orang. Oh, ramai? Ramai. Pasal apa? Pasal masing-masing sebenarnya daripada hobi, itu lain tu. Bisnes melalui hobi, terus menjadi perniagaan. Masing-masing saya memang banyak masa terluang. Jadi kita pun minat mancing udang. Jadi saya pun terfikir, why not kita buka satu kolam udang, kita boleh bisnes dan juga kita boleh isi masa lapang hobi kita. Jadi saya bincang dengan kawan, kita pun buka satu perniagaan mancing udang, terletak di Bandar Baru Bangi, di Taman Universiti Bangi. Kolam udang Sungai Tangkas boleh search lah. Sungai apa? Kolam udang Sungai Tangkas. Kolam udang Sungai Tangkas, Ya, betul. Alright. Dekat Taman Universiti Bangi. Alhamdulillah lah. Sekarang ni teknologi sosial media ni, ada banyak influencer datang, tolong promosikan tempat. Alhamdulillah lah. Sekarang walaupun tempat tu, lokasi tu ke dalam sikit, tetapi strategi pemasaran melalui influencer yang ada di Facebook, TikTok memang sangat-sangat mainkan peranan penting lah. Jadi saya nak anjurkan kepada adik-adik semua, bermula bisnes kecil-kecilan dengan belikan kamera, lepas tu cuba mengasah berbakat sikit, buat jadi influencer sikit kan? Untuk buat TikTok ni, selain daripada adik-adik boleh belajar dalam bisnes, boleh try belajar marketing. Macam mana cara marketing tu paling penting jugalah bagi saya lah. Okay, kita dah ada beberapa tetamu sebelum ni dan ramai yang share perniagaan mereka turun semasa PKP. Saya ada seorang ni, dia kata masa PKP tu dia terpaksa gadaikan rumah, gadaikan harta benda lah sebab nak bayar gaji, nak bayar apa dan sebagainya. Tapi yang menariknya tentang Saudara Asian, masa PKP lah buat duit. Saya sebenarnya nak harap PKP tu sampai bila-bila. Masa PKP profit triple. Masa pandemik PKP yang telah berlaku kat negara kita tu, sebenarnya yalah, saya pun tak boleh nak doakan kita PKP kan. Tapi pengalaman saya waktu PKP, bisnes saya lebih baik masa PKP, kerana semua orang tak boleh keluar pergi mana-mana. Hari-hari update makan apa hari ni, masak. Dan juga saya punya permintaan, demand santan saya semakin tinggi lah. Semasa 2-3 tahun tu memang orang cakap apa, saya sangat-sangat tak terkesan. Waktu PKP, saya salah satu peniaga yang memang cakap apa, tengah rancak berbisnes. Betul. Jadi sampai orang cakap dah nanti ni PKP, tak apa, sambung. Untuk salah satu PKP sambung untuk mengelakkan penularan wabak kan. Salah satunya bila kita bisnes dah okey, kita pun best lah kan. Betul. Jadi tak salah saya pilih. Saya rasa tak salah saya pilih waktu dan ketika tu satu bisnes yang mampan daripada segi keadaan. Betul. Jadi itu adalah salah satu faktor yang perlu dititik beratkanlah pada anak muda. Apabila berlaku sesuatu musibah ataupun keadaan, bisnes anda tetap akan maintain, mungkin akan lebih maju lah. Betul. Jadi itu kisah menarik. PKP, ramai yang tertutup, ramai yang terkesan, ramai yang dibuang kerja, tapi perniagaan tuan akhirnya bertambah. Okey, sebagai seorang ahli perniagaan, kita nak galakkan orang di luar berniaga. Okay, tapi apakah mindset yang perlu ada sebagai seorang ahli perniagaan ni? Okey, sebenarnya mindset ni penting je. Memang senang je. Yang paling penting kita berniaga nak untung. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya untung tu kita nak ukur daripada segi apa sebenarnya. Adakah dengan segi wang ringgit ataupun kepuasan berniaga tu sendiri. Jadi kalau kita buat sesuatu, saya pernah dipesan lah dengan seorang guru saya. Guru saya berkata, kalau kita nak melakukan sesuatu, biarlah itu mengikut daripada kehendak kita dan juga maksudnya benda yang boleh menggembirakan kita. Daripada kita lahir sampailah kita besar, sampai kita habis belajar, kita mengikut syllabus ataupun mengikut aturan-aturan yang ditentukan oleh mungkin keluarga, mungkin daripada kerajaan. Kita kena belajar sampai habis.
umur kita 18, kita boleh membuat satu pilihan sendiri. Jadi saya nak anjur kepada adik-adik, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat yang berada di seluruh negara lah. Kalau kita nak buat sesuatu, make sure satu benda tu kita suka lakukan. Kita lakukan pasal hidup kita ni, kalau kita kira-kira 8 jam tidur satu hari, kita hanya tinggal berapa jam, berapa tahun je kita tinggal untuk kita lakukan apa yang kita nak lakukan. Contoh dia macam Dr. Azizul, mungkin ini adalah satu passion bagi dia untuk buat siaran, untuk buat training. Dan juga saya nak bagi tahu dengan semua, buat sesuatu perniagaan tu ataupun pekerjaan tu biarlah ia datang daripada minat dan juga kehendak diri kita. Kerana apa? Kita akan enjoy hidup. Kita akan enjoy lah. Enjoy kita punya pekerjaan kerana apa? Perniagaan kita tu adalah hobi kita. Macam saya cakap tadi, saya meniaga dengan hobi saya minat mancing. Why not kita jadikan itu sebagai salah satu pendapatan. Simple lah. Kalau kita nak maju, kita nak maintain dalam perniagaan, make sure kita tahu apa benda yang kita nak buat dan juga yang paling penting kita seronok kita buat apa. Itu je. Dan maksudnya mudah lah. Itu je lah yang boleh saya share kan. Okay, ada Tuan Asian ada mentor dalam perniagaan? Ada mentor ke selama ini? Meniaga? Saya sebenarnya meniaga ni, sebenarnya saya berdasarkan pengalaman lah. Saya tak letakkan sesiapa sebagai mentor, cuma saya letakkan satu kata-kata yang mudah dan simple. Idola saya sebenarnya dalam kehidupan saya adalah Rasulullah. Rasulullah SAW. Senang, baginda bagi tahu meniaga akan membuka 9/10 daripada peluang untuk kita berjaya. Jadi satu perkataan yang simple tetapi menjadi paksi pada perniagaan saya. Saya senang macam mana kita nak berniaga, itu terpulang pada diri kita. Rasulullah bagi tahu macam-macam kan. Niaga dengan amanah, jujur, bertanggungjawab dan penuh dedikasi itu dah boleh buatkan perniagaan kita okey. Jadi Rasulullah dah bagi tahu niaga tu akan menjadi peluang 9/10 daripada kejayaan manusia tu akan berlaku dekat situ. Jadi Rasulullah lah. Saya senang cakap Rasulullah adalah mentor yang besar bagi saya untuk saya melakukan perniagaan ni sebenarnya. Right, okay. So Tuan Asian ada perniagaan udang, ada santan, ada pelbagai lah lain-lain, burger dan sebagainya. So macam mana nak adaptasi dengan environment yang berbeza-beza ni? Yang gerak, dia tiba-tiba dia tukar. Macam mana? How do you keep up to the trend lah? Macam saya bagi tahu tadi, lepas saya set up satu, selepas dia dah berjaya autoran, saya akan bergerak ke satu bisnes lagi. Jadi saya macam nak tahu dia boleh macam bilakah garis panduan tu sekarang dia dah boleh gerak sendiri. Apa mana kayu pengukur dia? Kayu pengukur dia mudah aja. Saya akan bersama dalam permulaan perniagaan tu. Saya akan duduk kat situ mungkin dalam 3-4 bulan. Lepas tu saya akan tengok environment, saya akan ajar semua sehingga satu tahap saya lihat pekerja-pekerja dan juga partner yang saya telah pun lantik tu, dia telah berjaya untuk menguruskan perniagaan tu. Maksudnya paksi tu, saya lihatlah kalau dia dah boleh jalan sendiri, dah boleh apa semua, tetap perniagaan ni tetap akan ada masalah. Tetap akan ada rintangan-rintangan dia. Tetapi kita percaya apabila tidak ada masalah dalam dunia ni yang kita tak boleh nak selesaikan. Semua masalah kita boleh selesaikan. Tetapi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tu. Jadi macam mana kalau macam kata kayu pengukur tadi. Saya boleh cakap macam-macam. Saya boleh cakap range penjualan sebanyak 10,000 ke 20,000 ke. Tetapi itu bukan kayu pengukur sebenarnya. Berjayanya sesuatu benda, adakah ia berjaya daripada segi pertama sekali, adakah dengan bekerja keras itu akan menjamin kepada kejayaan kita. Dekat luar sana kita tengok ramai peniaga-peniaga yang siang malam pagi petang buat kerja, buat promosi, buat tu, tetapi ada yang tidak berjaya. Juga orang yang pandai, orang yang bijaksana, ramai yang berpendidikan tinggi, mungkin dia doktor, mungkin dia lawyer, mungkin dia macam-macam pendidikan yang tinggi, mungkin PhD, master, tapi adakah itu menjadi kayu ukur untuk kejayaan seseorang? Kalau itu menjadi ukuran untuk kejayaan, adakah mereka ni semua kaya? Saya nampak ramai kawan-kawan saya, bukannya dekat je, kawan-kawan jauh ada, kawan-kawan tepi keliling kita semua ada.
kan. Ada yang pandai-pandai tetap biasa-biasa je. Ada yang bekerja keras tapi tak ada boleh berjaya. Sebenarnya tawakal dan juga rezeki lah bagi saya. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Mungkin kalau kita dah bekerja keras, kita dah bijak sana dalam melakukan perniagaan, kita masih lagi belum mendapat apa yang kita nak. Mungkin rezeki kita belum sampai lagi. Tetapi yang paling penting, kita kena faham konsep kita beragama, kita orang Islam, kita harus bertawakal. Tawakal tu paling penting dalam bisnes. Macam contoh macam saudara Zizul bagi tahu, macam mana saya nak melepaskan satu-satu bisnes tu. Saya banyak kepada tawakal lah. Selepas saya ajar, saya bekalkan dengan ilmu pengetahuan dan juga saya lihat daripada segi visual dan juga daripada segi penglihatan dan juga pendengaran saya lihat perniagaan tu boleh diuruskan dan boleh dilepaskan, boleh ditinggalkan. Dan saya tawakal lah kepada Allah SWT. Dia macam tu je kan. Okay. Banyak cabaran. Tapi apakah cabaran yang paling kuat rasanya setakat ini sebagai ahli perniagaan? Cabaran sebenarnya banyak, macam-macam. Banyak. Daripada segi kita punya untuk perniagaan santan ni, kita akan menghadapi masalah supply lah. Supply kelapa tu akan jadi masalah sikit lah. Tapi yang paling besar sekali pekerja. Manpower, untuk mencari tenaga kerja dalam negara kita, anak-anak Melayu kita, anak-anak muda kita dalam bidang santan ni mungkin renyah lah kerja mungkin tak ada masa depan, tak popular kan. Macam kerja ni tak boleh nampak menjamin pada masa depan mereka, lebih kepada masa depan toke lah dia orang cakap. Dia orang akan kerja dengan kita, tetapi dia orang akan kerja dengan kita dalam masa pendek lah, masa pendek. Tapi bagi saya sekarang ni itu bukan jadi masalah. Kerana apa? Kerana negara kita pun boleh import, boleh ambil pekerja asing. Cuma saya risau apabila banyak sektor-sektor yang telah ditinggalkan. Contohnya perniagaan seperti perniagaan pembinaan lah. Dulu waktu saya kecil dulu, kalau Dr. Azizul pun perasan, waktu kita kecil-kecil dulu, rumah yang kita buat, mak ayah kita buat ni, semua orang Melayu kita buat. Betul. Tapi lately ni kita dah nampak dah banyak tukang-tukang orang Melayu dekat negara kita dah tak ada. Banyak yang ilmu-ilmu, maksudnya banyak peniaga-peniaga yang melakukan kerja sendiri, tukang Melayu ni dah tak ada. Jadi kontraktor ramai. Kita nampak banyak kontraktor yang melakukan perniagaan, kontraktor buat rumah awal semua, tetapi diisi dan juga diisi oleh orang bukan Melayu lah. Maksudnya warga asing. Jadi itu salah satu masalah lah. Kita kekurangan tenaga mahir dalam segi pekerja asing, pekerja-pekerja yang melakukan kerja-kerja tukang, kerja yang orang cakap apa dalam bidang 3S tu lah. D3D. Danger, dirty dan juga satu lagi D apa tu? Difficult. Okay. Jadi itulah. Anak-anak Melayu ni, anak-anak muda kita ni kena banyak bekerja, mendapatkan pengalaman dululah. Saya lebih suka kalau anak-anak muda ni bekerja, dapat pengalaman dan juga boleh diimplementkan dalam bisnes. Itu je lah paling penting. Bisnes kita ni masalah dia tu lah, pekerja lah. Betul. Okay, kalau katakan ada satu legasi, kalau nak tinggalkan warisan lah, apa yang ingin ditinggalkan? Saya nak tinggalkan kilang santan untuk anak-anak saya. Itu kalau ditanya lah. Pasal saya tahu pasaran dia, saya tahu permintaan dia, saya tahu keadaan dia, saya tahu keboleh pasaran produk santan ni, dan juga mungkin inovasi yang berlaku dekat negara kita ni. Mungkin fast food dia, mungkin anak-anak muda sekarang dalam keadaan bekerja susah nak dapatkan supply santan yang baik. Jadi kita boleh kontakkan, mungkin pasti insya-Allah dalam satu masa nantilah keadaan akan berubah kan. Masakan-masakan kita pun dah berevolusi. Orang Melayu dah macam-macam cipta resepi. Jadi bagi saya insya-Allah lah, saya akan tinggalkan satu legasi perniagaan yang paling penting dia bersifat tahan keadaan. Tapi apa saja perniagaan, kita solve people problem lah. Yes. Kan, kalau kita boleh solve apa masalah, setiap masalah adalah peluang dalam perniagaan. Okey, so tuan-tuan, kita akan berehat sebentar dan kita kembali untuk segmen yang ketiga.
Kita kembali kepada segmen ketiga, segmen terakhir supaya kita nak tutup. Kita dah pergi pertama, kedua dan ni kita nak closing lah. Saudara Asian tadi mengatakan bahawasanya betul sebagai ahli perniagaan, benda yang paling kita ataupun masalah cabaran adalah untuk mendapat staff yang baik. Right? Untuk staff pula, untuk dapat bos yang baik. So kadang-kadang jadi macam ni. Bos nak dapat staff yang baik susah, staff nak dapat bos yang baik susah. So bila dapat dua ni jumpa memang terbaik. Tapi dia akan jadi satu benda yang berterusan. So bila kita dapat pasal staff hari ni, kita buat survey. Kebanyakan bila kita tanya masalah atau pekerja, bila dia kata apa yang kamu nak kerja, saya nak cari work-life balance. Dia nak work-life balance lah. So apa komen saudara Asian tentang orang yang nak work-life balance sebagai seorang bos? Sebagai seorang majikan. Okey, sebagai seorang majikan, saya tadi sebenarnya saya dah bagi tahu dah tadi sebenarnya. Mungkin kita boleh ulang kembali pada segmen ketiga ni. Mungkin saya dah over penerangan tadi. Saya ulang kembali. Sebenarnya balance untuk pekerja ni sebenarnya mereka semua nak perlukan masa untuk diri sendiri lah. Kita pun faham kehidupan kita ni sebenarnya bukan kerana diri kita sajalah. Kita bermasyarakat kan. Tetapi apa yang saya rasa work balance ni kepada untuk life dia orang, saya rasa sebenarnya kita perlu meletakkan sebagai seorang majikan, kita kena letakkan diri kita sebagai seorang pekerja jugalah. Kita pun sebenarnya pekerja juga. Bukan kita bermakna kita majikan, kita boleh sewenang-wenangnya untuk kita membuli pekerja kita untuk dia ikut je rules yang dibuat oleh syarikat. Kita kena buat create environment yang kerja itu adalah satu benda, satu tempat yang menyeronokkan bagi pekerja-pekerja kita. Contoh dia kita banyak pekerja-pekerja nak Sabtu Ahad nak cuti kan. Nak pergi run, pergi hiking. Kita faham benda-benda tu semua. Cuma dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan. Maksudnya itu adalah kehidupan bermasyarakat. Mereka pun perlu ada hak untuk nak bersosial dan juga ada hak untuk bersama dengan keluarga lah. Dia punya paling penting sekali bila ada isteri, ada mak ayah yang nak kita lihat semua. Kita sepatutnya kita kena menyediakan satu jadual waktu ataupun blueprint syarikat untuk kita lebih manage lah waktu tu. Kita tak boleh sekat langsung sebenarnya. Itu adalah hak pekerja, dan pekerja yang baik mengidam-idamkan bos yang baik, dan juga bersama dan juga satu syarikat yang berjaya perlu ada pekerja-pekerja yang baik untuk kita mendapat satu kualiti yang baik, untuk kita pergi ke arah yang lebih baik daripada yang sebelumnya lah. Jadi itulah bagi saya, bagi saya. So kita mengharapkan ramai yang ingin mulakan perniagaan, tak kisahlah daripada Santan ke apa saja, untuk melihat video ini ataupun podcast ini untuk mereka belajar. So tadi kita dah bincang juga bahawasanya modal itu bukan jadi kayu bungkus pertama untuk mulakan perniagaan. Kita start dengan benda yang kecil, modal yang kecil, yang penting kita minat. Minat lah kan, do what you love, lepas tu love what you do, dan akhirnya akan datangkan keuntungan. Alright, kita juga bincang tentang mindset yang perlu ada. So sebelum kita akhiri podcast kali ini, saya mohonlah sebagai orang yang lama dalam dunia perniagaan ini untuk adakah nasihat kepada mereka yang ingin mulakan perniagaan. Okey, sebenarnya saya nak bagi nasihat sikit je lah. Yang simple, yang mungkin orang kat luar sana pun dah bagi tahu banyak kali lah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita nak mulakan, biarlah ia bermula dengan hati kita. Maksudnya, kalau kita nak buat sesuatu tu, kita kena happy lah. Maksudnya, kita suka dengan apa yang kita lakukan. Lepas tu, berikut, bila kita dah buat satu bisnes tu, kita kena jujur dan amanah lah. Membina kepercayaan orang, customer, atau membina kepercayaan pelanggan kita, itu paling utama sekali. Jangan sesekali kita rosakkan kepercayaan orang kepada kita. Kerana apa? Kerana reputasi itu akan dibina dalam atas nama reputasi yang baik saja. Atas reputasi yang tak baik itu, selama-lamanya kita akan dicop ataupun kita akan dilabelkan sebagai peniaga yang tidak jujur, dan itu akan menyukarkan kehidupan kita dalam hidup peniaga. Bagi saya, jujur, amanah yang paling penting sekali. Perlu ada satu tanggungjawab besar terhadap apa yang kita lakukan. Jadi saya harap adik-adik, kawan-kawan semua yang nak mulakan perniagaan faham apa yang saya masukkan untuk kita berjaya. Itu sajalah yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam perniagaan yang kita nak lakukan.
Okey, terakhir. Tuan-tuan, katakanlah saudara ASEAN patah balik. Kalau kita boleh kita ada time machine patah balik. What will you advise? Apakah yang ASEAN akan advise diri sendiri? Kalau boleh 20 tahun lepas, kalau ASEAN dapat nasihat ini pada orang lain. Kalau saya dapat patah balik masa lah. Apakah nasihat yang ingin diberi pada diri sendiri? Saya sebenarnya nak belajar rajin-rajin. Saya nak mungkin benda tu tak mungkin berlaku, tetapi tidak mungkin benda tu berlaku kalau kita tak bermula daripada sekarang. Tidak ada perkataan terlewat ataupun terlambat bagi sesuatu pekerjaan. Kita mulakan dulu, baru kita baru kita tahu apa itu yang sedang berlaku pada kita. Yang penting permulaan itu. Bermulanya sesuatu itu tidak penting, tetapi pengakhiran itu paling penting sekali. Bagi saya, kalau kita bermula dengan slow, tetapi akhirnya nanti kita akan berakhir dengan satu keputusan yang baik, itu adalah lebih penting. Dan juga tidak perlulah kita nak fikir masa lalu kita, kerana masa depan yang menanti kita lebih penting daripada itu. Jadi itu je lah nasihat saya pada diri saya sendiri. Good, good advice, right? Saya setuju sangat. Kita tidak boleh patah balik dan buat satu permulaan yang baru, tapi kita boleh mula sekarang dan akhirkan dengan permulaan yang lebih baik. Terima kasih saudara ASEAN kerana sudi menjadi tetamu kita pada podcast kali ini. Saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Azizul dan juga kru penerbitan kerana menjemput saya. Saya ni bukan nak meniaga orang jaya pun, tapi kita kongsikan sedikitlah pengetahuan dan juga ilmu yang kita belajar daripada pengalaman kita berniaga dan sama-sama kita kongsikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuan-tuan, seperti kita katakan bahawa setiap orang, setiap individu ada kisah mereka sendiri dan kisah mereka cukup unik untuk dikongsi. So what's your story? Kita jumpa pada podcast yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.